Luqman Hakim, Laili apa khabar? Masya Allah. Zainah Buyung, Ina Salina, nama Cina, tolong kenalkan diri, minta maaf. Urianti Wu, Haslina Ina, Maimunah Ayub, Zaitun Zin, Ashim Yahya, apa khabar Tuan Haji? Ayu Aziz, Hasnah mana tadi? Hasnah Arsyad, Khairul Bariyah, Tia, Mama Bunga, Rubiza Madzin. Waalaikumsalam. Hanisa Syafi'i, Kak Hasnah, Wani Yahya, Badaria Rahman, Hamidah Dul Wahid. Alhamdulillah, syukur Tuan Haji. Lelaki qawam yang memimpin keluarga, amin. Zainun Haji Ramlan, Fauziah Zahirah, Ida Najwa, Siti Fatimah, Nurliza Zakaria, Me'yam Yam, Ida Najwa, Raja Aisyah, Raja Ibrahim, Faizah Ahmad, terima kasih bintangnya. Nur Aini Abdul Rahman, Siti Zaleha, Yusmarianti Yusuf, Syahadah Saleha, Cik Ya Jamaliah binti Hasan, Masya Allah, Habibah Rasul, Rafi'ah Ismayadi, Syari Marini Syariman, Naamah Syari, Azizah Abu Bakar, Nuriyah Sahid. Ni warna macam ni yang susah nak baca tulisan ni. Delima Ima, Jun Naim, Zainun Mat Nur, Faridah Wanda, terima kasih bintang. Mas Liza Bagiran, terima kasih berpagi-pagian selalu catat nota. Fatimah Mukhtar, Nur Azia Abdul Jalil, Nur Aliza Abu Zarin, Faridah Syed Ibrahim, Julida Amuh, Ros Sagunting, Nuridah Muhammad Nur, Salma Syaharum, Ani Ibrahim, Ummi Afan Kalishah Umairah, Nur Aziah Abu Kasim, Daun Pandan Wangi Ros, Aniza Abdul Raji, Yusni Zayaziz, Ratib NS, terima kasih 100 tas. Siti Nur Aisyah, Masrini Salim, Umi Hanis, Nur Hayu Abdul Rahman, Adi Izan, Zainun Abdul Rahman, Wan Hindun, Wan Jusuh, Ruhaya Kayat, 100 tas, thank you. Siti Hafizah Mukhtar, Zan Abu Kasim, Nur Atikah, Raja Aini, Nafisah Haji Itam, apa khabar Kak Syah? Ruhayati Kayat, 100 tas, thank you. Linda Kecil, Nur Suhaidah Ngahdimin, Salimah Ahmad, Siti Aminah, Nur Cahaya, Siti Junaidah, Siti Janainah, Sabariah Daud, Zahra Ishak, Masli Amira, Alhamdulillah, Watiti, Alhamdulillah, syukur. Kak Dewi Zamzam, syukur. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Haslina Lin, Rozi Arzi, Juwita Ismail, Sulaiha Zaharin, Hasnah Abdul Rahman, Zanaria Zakaria, Paridah Muhtar, Khalijah Muhammad, I miss you, Siti Hajar Ahmad, Hanizah Osman, Umi Kintan. Alhamdulillah, terima kasih. Hafizah Abdullah, 100 tas. Nur Faridah Abdul Aziz, Zainah Buyung, Salamah Bakar, terima kasih 100 tas. Kaslina Kasim, Fauziah Aziz, terima kasih 50 tas. Rohana Jalaluddin, Suriah Ismail, Rohani Abdul Rahman, Juwita Haji Ismail, Nur Aisyah Haji Bakar, Fitriyah Abu Hasan, Al-Ramza Al-Karim, Nur Fatihah, Zahara Ishak, Siti Roziah, Alhamdulillah, Zainab Abdul Manan, Akmah Haji Omar. Okeylah sahabat, dah dekat 500 orang. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu. Rawang tak ada air. Masya Allah, moga dipermudahkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Azian Mamat, 100 tas, thank you. Kita kembali ke dinding hijau putih. Minta maaf sedikit lambat. Sebab kan biasalah kita balik musafir, duduk kat bawah dengan baju lah, dengan macam-macam. Oh, pucut mak kau, lewat dah waktu. Naik atas, tak ada tudung yang dah gosok nak dicapai. Maka kita pakailah telekung. Bukan sebab super solehah pakai telekung ni. Telekung ini disarung kerana tidak ada tudung yang siap digosok. Sekejap lagi nak gosok tudung pula, nak ngajar pula. Gitulah kita orang perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
kita nak mulakan dengan doa. Terima kasih Kak Yanti sayang 50 stars. Yanti Johor Bahru. Okey. Akmal Kasim, I sudah tergambar-gambar wajah you bertemu di Cendering. Terima kasih Cikgu Pencen yang dia sebut je Akmal Kasim Ustazah. Ya, saya ingat. Terima kasih Kak Anas Singapore 200 stars. Masya Allah, rindu Kak Rohana nak peyuk-peyuk lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Ada Ustazah baca dah 6 hari kuarantin COVID. Semoga Allah beri kesembuhan, insya-Allah. Pandanglah itu sebagai satu uzlah, satu khalwah, mengasingkan diri seketika untuk berme time dengan Allah Azza wa Jal. Dan kita banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak peluang apabila kita bersendirian untuk kita muhasabah diri. Ingat sahabat, apa jua musibah, latih hati kita, minda kita untuk mencari hikmah. Pastikan bertemu dengan hikmah apabila kita sibuk mencari hikmah daripada kita sibuk berkeluh kesah. Macam mana Ustazah nak buang keluh kesah ni? Kan? Dengan zikrullah lah. Bila nak berkeluh kesah, zikrullah. Bila kita nak bila kita nak menyalahkan Allah, cepat-cepat astaghfirullah. Kita akan bertemu dengan hikmah. Pasti sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasti. Okay, pasti akan bertemu dengan hikmah. Tak tahulah pasal apa hati ni terlalu yakin, kerana nampak betapa baiknya Allah. Maha baiknya Allah, maha besarnya Allah, segala-galanya pun milik Allah. Siapa kita untuk mengenepikan Allah? Okay, kita dah berdoa, kita dah kembali ke dinding hijau putih. Terima kasih semua. Apa tu? Tangga 9 tingkat pagi-pagi ni. Apa tu? Kena naik tingkat 9 ke pagi-pagi ni? Tak faham Ustazah. Laju sangat komen anda ni, Masya Allah. Terima kasih kerana mendoakan. Sudah pasti. Saya kan bila nak pergi musafir gimana, sibuk nak cakap kat orang. Pasal apa sahabat? Pertama, jujur je. Pertama, memang nak minta doanya sahabat-sahabat. Sebab saya tak tahu kalau anda nak berpergian, mungkin anda didoakan oleh anak-anak anda. Bye-bye Umi, bye-bye Baba, bye-bye Mama, bye-bye Papa. Selamat balik ke rumah semula. Saya tak ada anak-anak untuk mendoakan saya. Okey? Jadi saya cuma ada anda untuk bila saya cakap okey kan. Ni Ustazah Zai nak pergi ke sana, ke sinun. Hai di sana. Hai di sana. Orang di sini, apa cerita Piramli tu? Di sinun. Kan sahabat-sahabat. Sebab bukan semua orang suka pun. Nak kita Terengganu pun habaq kat orang. Biar pilah. Yang penting Allah tahu nawaitu kita, doa aku ni ya Allah yang banyak dosa ni mungkin tak diangkat oleh Allah. Tapi doanya anak-anak murid Ustazah yang Masya Allah tabarakallah, amalannya, istiqamahnya, saya jadi malu dengan anda. Jadi anda mendoakan insya-Allah. Kan jadi bila sampai ke setiap satu destinasi, dalam hati saya ni teringat, ya Allah bang, kalau tak sebab doa diorang ni tak sampailah kat kita. Tak sampailah kita kat sini. Gitulah kebanyakannya lisan Ustazah ni bila bercakap dengan Ustaz. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Daun pandan wangi. Maksu Zunaiza Ahmad, Masya Allah tabarakallah. Jadi kan sahabat-sahabat, selamat sampai di dinding hijau putih ni. Dan kejap lagi Ustazah akan mulalah mengajar masjid-masjid, surau yang dah dijadualkan. Sementara menanti kan, dan menanti dengan penuh debar. Penantian satu bukan penyiksaan, mudah-mudahan insya-Allah. Ustazah menanti apa ni sebenarnya? Sabar kan.
Kita dah lama dah buat kerja ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah tahu sangat dah. Kan Ustazah pagi-pagi, bang, apa rasa macam ni? InsyaAllah sayang, insyaAllah. Allah je yang. Kalau dengan Ustaz Rahman, alamak, rindulah pula dengan permusafiran bersama Ustaz Rahman. Beliau dah bye-bye dengan kami semalam, Masya Allah. Santai-santai saja Ustazah. InsyaAllah khair, insyaAllah khair. Suka dengan insyaAllah khair. Pasti berakhir dengan baik, pasti berakhir dengan baik. Gitu. Subhanallah, sahabat-sahabat, maha baiknya Allah yang mengatur segala, kan. Kita merancang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih merancang lagi. Semoga setiap kita Allah berikan lapang dada, Allah pandang kita dengan kasih sayang rahmatnya, Masya Allah. Cukup dah ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih daun pandan wangi. Okay? Anda pun buat Ustazah wangi pagi-pagi. Kan, wangi pagi-pagi sebab apa? Sebab namanya daun pandan wangi. Amin. Subhanallah. Ketenangan itu ada dalam rasa puas. Kita sambungan yang pertama daripada tajuk kedua akhir. Ingat kitab ini berakhir dengan bab 281. Sekarang kita berada pada bab 280. Bertajuk buanglah jauh-jauh rasa gelisah. Semalam Ustazah bersama-sama dengan sahabat-sahabat Kertih, bersama-sama dengan sahabat di Kertih, kan, muslimatnya Masya Allah, very committed dalam majlis ilmu. Semoga berterusan, istiqamah, tahniah Kak Dewi Zamzam dan sahabat-sahabat lah, kan, kin cahaya ketenangan apa nama dia tepi tu, SNSH, apa lagi, Aiza, apa nama Facebook Aiza, Kak Dewi, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Nah, Ketua Muslimat Masjid Kertih, Masya Allah. Suka dengan ukhuwah ni. Tak tahulah, kan sahabat, ada tempat yang bila kita pergi tu rasa macam ukhuwah dia tu kan, terasa sampai ke lubuk hati. Tu yang syok tu. Bukan sebab jumlah orangnya, tidak muslimat, tidak. Kadang kita pergi tu sikit je orang, tapi hati tu melekat erat. Subhanallah, kan. Semoga ini semua lambang-lambang keikhlasan yang semata-mata memburu mardatillah, redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita nak ukhuwah yang macam tu. Alangkah indahnya sahabat kalau kita punya hati yang super bersih daripada segala perkara-perkara yang kita tak nak. Bermanis depan muka orang, tapi belakang kemain, mengecam, keji, caci, kita tak nak. Sahabat-sahabat. Okey, jadi bab 280 ni kita akan sambungan 1, sambungan 2, sambungan 3. Macam itulah. Amin. Wah, amin Kak Rohana Samsuri, terbang daripada Singapura, kan? InsyaAllah. Baik, ketenangan itu ada dalam rasa puas. Masih lagi seperti semalam saya cerita, amat jarang Dr. Aida Al-Qarni bercerita tentang dirinya. Tetapi bila sampai ke penghujung ni, kita nampak Dr. Aida Al-Qarni mula bercerita tentang dirinya. Okey, jadi hari ini kita sebut, saya pindah ke Ma'ahad Riyadhil Ilmi untuk belajar dan meninggalkan keluarga saya di wilayah selatan. Oh, maknanya biasa je kan, berpisah-pisah sementara dengan keluarga, dengan anak-anak. Untuk apa? Untuk memastikan menjadi ulama dan umara yang hebat. Tapi kena lepaskan dengan tenang dan lapang dada. Jangan kita gelisah, nak duduk asrama ni, kalau kena bully macam mana, kalau cikgu dia tak sayang dia macam mana, kalau makan tak sedap macam mana. Itulah yang berlaku. Sekian. Semalam kena belajar, buanglah jauh-jauh rasa gelisah. Ni Dr. Aida Al-Qarni pun kata, sahabat-sahabat, berhati-hati boleh, pesan yang elok-elok pada anak-anak boleh, walaupun anak dah muak, dah tutup telinga dah, tetap kena pesan. Hubungan baik dengan warga sekolah, jangan kecam mengecam, hina menghina, benda kecil pun diperbesar-besarkan. Bina hubungan baik dengan guru-guru sahabat. Guru-guru akan tenang berdepan dengan anak-anak murid kita. Ini guru, halah cikgu kau tu diploma je kan, mama ada PhD. Dia tahu apa? Tolong. Jangan inilah orang PhD yang sebenar. Pakar hasad dengki. Sekian dimaklumkan. Selama belajar itu, saya tinggal bersama bapa saudara saya dalam keadaan yang serba susah. Maknanya dia tinggalkan keluarganya untuk duduk dengan pak saudara dia yang serba susah. Jadi saya baca kisah Dr. Aida Al-Qarni ni,
tak sedikit pun berbeza dengan kebanyakan para alim ulama yang kita baca. Lalu sahabat, saya pun Allah tak tahulah sebab nak cakap. Subhanallah, sebab nak cakap pasal apa? Pasal kita pun bermula dengan susah. Susah sahabat, susah. Nak lepas setiap satu fasa susah. Allahu Akbar, susah. Tak tahu nak cakap macam mana. Susah. Berapa kali susah. Dan kita belajar tahzan tak nak sebut susah banyak-banyak. Susahlah. Tapi bila baca kisah-kisah macam ni, sangat terasa di hati. Pelajaran yang meletihkan. Banyak. Kalau anak-anak anda sekolah agama macam saya dulu sekolah agama kan. Akademik pun kena belajar. Pelajaran agama pun kena belajar. Nak menghafal. Ya Allah, pelajaran yang sangat meletihkan. Kenderaan yang sulit dan urusan rumah tangga yang rumit. Yes, setiap pagi saya berjalan kaki selama lebih kurang 3 sampai 3,5 jam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak belajar sahabat-sahabat. Stokin tebal muslimah nani apa tu? Muka surat 609 sayang. Oh, ni jual stokin kot ni. Moga maju perniagaan. Hampa kalau nampak nama-nama macam ni, jangan berkenalan dengan dia. Salam ukhwah fillah Puan Stokin. Jangan macam tu. Kita doakan stokinnya laris insya-Allah kan. Saya faham macam itulah. Masya Allah. Ni apa ni? Aduh, apa panjangnya sekejap. Oh, macam ni cara nak baca. Ustazah bantu saya dalam menyatukan kasih sayang anak lelaki dengan ayahnya. Ia membuatkan saya sedih dan kecewa dengan sikap mereka. Saya berusaha membantu suami mencari rezeki bersama anak-anak. Tapi saya penat kerana rezeki saya tak bertambah. Kerana tak berkat disebabkan perselisihan antara ayah dan anak. Saya yang tersepit di tengah-tengah. Allahu Akbar. Aida Zida. Satu je Ustazah nak cakap. Kalau perkara-perkara macam ni, kita tak payah tulis di ruang komen lebih 1,000 orang yang menonton. Okay, tak payah tulis di ruang komen. Ini rezeki anda, saya terbaca. Apa dia cakap antara ayah dan saya terbaca. Dan kebanyakannya jarang saya nak terbaca sebab dia terlampau laju. Tapi saya menghargai bila setiap kali saya ada masa, saya penat duduk berkuliah, saya akan baring sekejap. Baring saya tu bukan kosong. Baring saya tu adalah saya tengok balik komen-komen anda. Apa yang boleh saya perbaiki, apa yang boleh saya bantu insya-Allah. Tapi tak sambil ni. Jadi mungkin ada jiran kita, saudara mara kita yang sama-sama menonton. So daripada tak tahu apa, dia jadi tahu. Okay? Minta maaf, ini teguran ikhlas daripada Ustazah untuk siapa saja. Jangan tulis di ruang komen perkara-perkara peribadi kita. Okey, jangan. Walau buruk macam mana, walau sakit perut macam mana, kita dinasihat oleh Dr. Aid Al-Qarni, berusahalah menghantar senyuman walaupun kita sedang dalam tangisan. Bukan mudah sahabat, ini satu jihad yang sangat besar. So ada platformnya, mungkin messenger, mungkin PM tepi kepada mana-mana sahabat khidmat Ustazah, akan mereka forward pada Ustazah. Jadi walaupun lambat, insya-Allah akan dijawab juga. Tapi paling ringkas jawapan Ustazah, sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah akan jawab. Tolong istiqamah mendengarlah tahzan. Sebab saya tak tahu nak cakap macam mana. Dalam lebih 280 bab dalam kitab Al-Tahzan ni, serius. Kalau anda istiqamah dan anda sambung membaca tulisannya Yusniza Yazis, tulisannya Baiti Abdullah, tulisannya Mas Liza Bagiran, sekarang tambah lagi Mujahidah Salehah dan anak-anak murid saya dah ramai dah mula menulis dalam Facebook masing-masing. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan apa yang kita sebut, kita nampak perubahan pada diri kita insya-Allah. Masalah tu nampak macam gitu juga. Tapi kita kata saya rasa tak ada berkat antara anak dengan ayah begitu kan. Siapa anak tu? Mungkin ipar duai kita ada kat sini. Kan yang bercerita tentang ayahnya. Jadi kita tak nak benda retak jadi terbelah terus dengan media sosial ni. Hati-hati ketika nak menulis. Ustazah sendiri sahabat bertemu dengan Masya Allah ramai orang. Kalau semalam di Kertih memang ratusan orang kita bertemu. Bayangkan kalau seorang je mengadu kat Ustazah. Ustazah saya nak cerita sikit benda macam ni kan. Itu jadi idea dalam ceramah-ceramah Ustazah. Tapi Ustazah tak pernah cerita siapa anda. Okey, kadang-kadang Ustazah tulis sahabat-sahabat dirahmati Allah dekat wall Ustazah berkenaan sesuatu lah. Nanti ada JPM tepi. Kawan-kawan sekolah ke, adik-beradik hatta
Mungkin berasa, kau cakap pasal siapa? Kau cakap pasal aku ke? Allah ya Karim. Sangka-sangka tu boleh, tapi tolong bersangka baik. Sebab apa? Sangka-sangka ni Allah kata jangan dalam Quran, kerananya dia lebih dekat kepada menipu. Okay, jadi saya memang tegur kalau dalam wall saya, page saya, cerita pasal keluarga kita. Lebih indah kalau Ustazah nak minta pandangan Ustazah, kawan saya ni, contoh macam tu kawan saya ni, jadi kita tak ada siapa tahu kawan dia yang mana, tak ada siapa yang tahu. Okey, tolong cover sikit sahabat-sahabat, sebab dia tak menambah baik kan, tapi dia menambah keruntuhan. Jadi kita doakan yang bertanya tadi, moga anaknya dengan ayahnya, yakni suami dia, tercantum semula hubungan. Memang saya tersepit di tengah-tengah. Bila tersepit di tengah-tengah, kurus orang ni, kurus. Kan? Macam itulah keadaannya. Minta maaf, kurus maksud Ustazah tu terbeban. Rasa banyak masalah. Dah macam sandwich dah Ustazah. Atas tekan saya, bawah tolak saya. Okay, saya dah tertekan. Betul muslimat dirahmati Allah. Tapi kan kita punya La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Maksud, jangan bersedih, Allah bersama kita. Tersepit macam mana pun, gemukkan diri kita. Tersepit tu kurus, gemukkan diri kita dengan rasa maha besarnya Allah menghantar suasana itu pada kita. Subhanallah sahabat, kalau kita merasa kewujudan Allah dan jaminan Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan orang yang betul-betul nak balik dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Tahniah, sekurang-kurangnya walaupun dalam rasa tersepit begitu, limpahan rezeki masih berlaku dalam rumah tangga kita. Tapi nampak kalau tak melakukan perkara yang diredai Allah, bermusuhan apatah lagi antara anak dengan ayah, sang ibu yang insya Allah punya ilmu akan rasa macam tak berkat rezeki tersebut. Kita ibarat apa ya ibu yang dirahmati Allah, kita nampak barang kotor depan mata kita, kita cuci. Kan macam mana kita nak cuci? Itu penuh dengan hikmah. Kat mana nak dapat hikmah? Daripada ilmu. Kat mana ilmu ni insya Allah kita boleh amal dengan mencari keberkatan, yakni nak redanya Allah, kita kena buat perkara-perkara yang Allah reda. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta maaf, ini saya minta kepada seluruh follower saya lah, siapa sahajalah kalau anda memang nak follow. Yakni, kalau apa-apa, hatta kita ni tergolong sebagai netizen, kehidupan artis, kehidupan apa yang kita tak tahu hujung pangkal. Tiba-tiba kita tulis kat ruang komen tu, macam kita tahu segala. No, itu bukan sikap orang beriman. Sahabat-sahabat, insya-Allah ada medium, ada platform yang lain. Baik. Betul Umi Zainab Hamzah, Masya Allah. Semoga Allah lindung kita daripada perkara. Dahlah kita tersepit dengan masalah, tertambah dosa pula, tertambah masalah pula lagi. Kita penat sahabat. Kita penat dengan pelbagai masalah. Jangan tambah masalah lagi. Apa maksud tambah masalah? Dia tulis abang aku tak bagus, gaduh dengan anak buah aku. Dia nak kena ni. Kakak ipar yang tak baik dengan kita pula tambah masalah. Faham maksud Ustazah? Allahumma sallam. Asiah Muhammad, ini bukan lidi baru. Ini lidi lama daripada Yusniza Yaziz, hadiah kat Ustazah. Ada macam-macam dekat atas meja Ustazah ni. Ini pun lidi lama, tapi sentiasa ada kat meja Ustazah. Ini daripada sahabat kita yang gedik-gedik ni, Juwita Ismail. Bukan Juwita Ismailnya gedik-gedik, lidinya gedik-gedik. Okey, ini daripada cucu. Ini daripada Baiti Abdullah, huruf M, Muzayyanah. Okey. Sebab sayang sangat. Nanti kalau sangkut kat mana-mana, dia cala lah, dia ni lah. Ustazah tak baik sayang-sayang. Ustazah kena sedekah kat orang. Ambilkan main hampa. Ambilkan main hampa. Bila Ustazah kata kiciwa, kitab tertinggal dekat Kuala Terengganu, ambilkan main komen. Ustazah la tahzan innallaha ma'ana. Ustazah berdamailah dengan takdir. Lepas tu Ustazah terkikik-kikik. Bang tengok bang anak-anak murid noti ni kan main lagi kan. Dia bagi stepek dekat Ustazah dia. Jadi sebenarnya terima kasih. Bak kata Ustaz Azwan yang jadi rakan Facebook anda juga.
Dia kata, abang duk tengok anak-anak murid awak ni bahasa dah sama dah macam awak. Maknanya sahabat-sahabat, insya-Allah dia lekat kat kepala. Biar kita ulang-ulang pun perkataan tu, tetapi kadang-kadang kalau nak meresap masuk kepada hati orang yang membaca, masa dia baca wal ustazah, dia tak terasa sangat. Tapi bila dia baca wal ummi afan kalisha umairah, ya aku rasa macam deep lah ayat dia ni. Padahal ustazah dah cakap lama dah, tak rasa deep pun. Kan sahabat? Sebab Allah nak jentik hati, nak tambah hidayah, petunjuk nur iman dalam hati kita ni at any time. Ikut suka-sukanya Allah. Okay. Semua kena kan? Wan Nur Fadilah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dr. Aida Al-Qarni cerita tentang kesusahan, kerumitan dia. Setiap pagi, saya kata saya susah macam mana dulu. Aku tak pernah jalan sampai 3 jam, sampai 3 jam setengah ni. Tak pernah. Subhanallah, dia berjalan kaki lebih kurang 3 sampai 3,5 jam. Di siang harinya saya pulang dengan berjalan kaki juga dengan waktu tempoh yang hampir sama atau lebih. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya ikut membantu orang-orang yang tinggal bersamaku untuk memasak. Baik pagi, siang dan malam hari. Dah lah belajar, jalan jauh. Balik rumah tolong keluarga dia pula memasak, menyapu, mencuci, mengemas alat perabot, membersihkan dapur, belajar dan juga mengikuti kegiatan kampus. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya berjaya mendapatkan keputusan yang menggembirakan dan pekerjaan di rumah selalu beres. Kerja rumah beres, keputusan peperiksaan pun menggembirakan. Subhanallah. Kan? Kak Ana Samsuri at any time gitu. Baju yang saya miliki hanya satu. Ya Allah. Baju yang Dr. Aida miliki hanya satu. Yang setiap hari saya cuci, gosok dan pakai. Anda bayangkan pula gosoknya pada zaman itu macam mana. Baju itu juga yang saya pakai di rumah, ke kampus dan ke pertemuan-pertemuan yang saya ikuti. Beasiswa yang saya terima sangat minima. Keperluan rumah tangga, sewa rumah dan untuk makan sehari-harinya sangat minima. Keperluan rumah tangga, sewa rumah dan untuk makan sehari-harinya menggunakan wang daripada beasiswa ini. Kami hanya mampu membeli sedikit daging dan jarang-jarang makan buah. Setiap hari pekerjaan saya belajar, menghafal dan membaca. Dalam sebulan hanya sekali atau lebih untuk berehat. Tidak kurang daripada 7 belah. Apa tu Baiti Abdullah? Orang lelaki. Padahal apa tu? Masya Allah. Dalam sebulan hanya sekali atau lebih untuk berehat. Tidak kurang daripada 17 mata pelajaran yang dipelajari termasuk bahasa Inggeris, belajar geometri, belajar matematik serta ilmu-ilmu umum lainnya. Subhanallah. Tentunya di samping mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Sejak tingkatan 1 saya telah meminjam buku-buku sastra daripada Ma'ahad Riyadhil Ilmi. Jika saya membaca buku-buku sastra, rasanya sedang tidak bersama teman-teman kerana inginkan konsentrasi. Sastra ni maksud dia ni bahan-bahan bacaan tambahan lah. Okay? InsyaAllah sahabat orang yang suka menulis. Saya dulu pun masa tingkatan 5 saya memilih untuk mengambil pelajaran sastra dalam pelajaran-pelajaran lain sebab jiwa saya suka menulis. Okay? Jadi muslimat dirahmati Allah, dia banyak membaca barulah dia tahu apa dia nak tulis. Macam mana Ustazah nak jadi penulis tapi malas membaca? Sekian dimaklumkan. Okay? Yang hendak saya simpulkan daripada pengalaman saya ini ialah bahawa sekalipun kehidupanku sederhana, kehidupanku meletihkan, kehidupanku memayahkan, namun saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia, sahabat. Ya Allah, ada orang penat dalam kerjanya. Mana ada kerja tak penat? Ustazah penat ke? Ustazah penatlah kerja cleaner ni, cuci jamban, sapu sampah, mop lantai. Sakit pinggang-pinggang saya semua. Kak cuba jujur. Akak balik rumah, Kak penat. Lepas solat isyak Akak tidur kan. Besok pagi Akak rasa fresh sikit. Ustazah fresh sikit lah. Kita muda lagi ni. Okey lagi lah Ustazah.
Macam tu kadang-kadang kalau sembang dengan bibik-bibik, saya sembang sahabat dengan bibik-bibik, dengan cleaner-cleaner yang saya mengajar dekat pejabat, kadang-kadang jumpa kat mana-mana sembang. Okey. Saya teringat masa satu hari di hari raya, tapi raya Idul Adha lah, raya Idul Adha. Saya singgah dekat mana bukan singgah dekat RNR, dekat KLIA ke? Kat KLIA. Jap, Ustaz naik, KLIA 2. KLIA 2 sebab masa tu Ustaz naik Asia. Pertama kali dia pergi Kemboja naik Asia. Sebab sekarang ni tak semua kapal kan boleh pergi dalam satu-satu masa, satu-satu tarikh, tak macam dulu. So dia naik Asia. Lepas tu saya pergi dekat tandas sebab saya nak solat asar kot masa tu. Ada satu waktu lah solat asar. Diorang pun dah zuhur dekat rumah tadi. Jadi tim Al-Darul Fawaz saya nak pergi ke Kemboja tu solat asar. Jadi samalah. So saya pergi toilet dulu. Saya pergi toilet dulu. Biasa je ustazah sebelum masuk surau tu ustazah akan toilet dulu. Keluar daripada surau pun toilet dulu biasa. So ustazah jumpa seorang makcik ni. Sedih sangat. Saya teringat sampai sekarang. Badan dia gemuk sahabat-sahabat. Tak baik kan cakap gemuk. Tapi saya cakap diri saya sendirilah kan. Badan dia besar sangat. Lepas tu dia sambil lap-lap lap-lap singki kan. Dia pegang macam ni mak-mak kita kalau dia nak lap tu dia sambil pegang sebelah tangan tu, maknanya dia tak larat sangat. Tapi di hari Idul Adha, dah petang lah masa tu kan, di hari Idul Adha dia bekerja, bayangkan. So sambil saya seorang je, Idul Adha kan tak ramai sangat orang, saya seorang je dekat cermin tu betulkan tudung, saya sembang. Dari pagi kecil kerja. Dari pagi kan. Maksud kita tanya dari pagi, kita tak adalah tanya tak raya kecil. Masa tu kan orang raya sahabat. Dari pagi 7 pagi tadi start. Nanti tu pukul 7 balik lah dia kata. Allah, besok kerja lagi. Lepas tu sembang lah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sembang. Lepas tu kita memikirkan dalam diri kita ni, ya Allah, orang mungkin beraya dengan keluarga dia. Dia duduk kat sini dari pagi. Lepas tu saya hululah duit kat dia kan. Saya cakap bukan apa-apa cik, duit raya. Kan hari ni hari raya, cakap dia macam tu. Tiba-tiba dia menangis, muslimat dirahmati Allah kan. Kita kadang-kadang kita tak nampak kita tak nampak benda yang berat pada dia, beban pada dia, tapi dia tak tunjuk. Dah sampai usia macam tu sahabat, masih bekerja, kita tak tahu pasal apa dia bekerja. Pasal apa dia bekerja? Kita tak boleh sembang panjang. Cik, anak cik tak ni ke? Tak ingat ke? Sebab bapak saya dulu, selagi dia boleh, dia macam tu, dia bekerja. Adik-beradik saya ada buka car wash kan. Kami ni serba salah bincang. Nak tutup teruslah car wash ni. Pasal apa nak tutup? Pasal bapak sibuk nak kerja. Dia dah tak pergi kerja kat tempat lain. Dia sibuk nak kerja. Dia dah biasa buat kerja berat. Dia sibuk. Masalahnya muslimat, kan? Nasib baik ketika tu Ustazah Zai tak ramai orang kenal. Kan? Masalahnya dia pergi bekerja car wash ni kan, dengan tubuhnya tu yang dah tua, uzur. Mulalah ada orang kaya-kaya buka kereta kan, pergi sembang. Pak cik minta maaf tanya, pak cik anak berapa orang? Saya kata, pak jangan macam tu. Orang mesti tanya pasal apa, orang ni dah tua kerja lagi, anak-anak tak ingat ke dia lah. Biarlah orang nak cakap apa. Aku sakit kalau aku tak kerja. Aku nak kerja juga. Salahnya kerja dekat car wash dengan budak-budak yang masih sadar lagi tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak kata macam mana? Sampailah bila car wash tu terpaksa ditutup, lalu bapak saya pun kan dah tak ada kerja. Bukannya dia nak duit ke apa, dia nak keluarkan peluh. Jadi saya tak boleh bersangka-sangka ketika tu mana anak dia. Tapi kata contoh lah kan sahabat, contoh kalau saya bagi RM50 pun mungkin halah RM50 je. Apa guna kita sangka-sangka? Tapi hati kita bila kita jumpa orang macam tu, ya Allah, kalau mak aku berada di situasi macam ni, kita dah tak ada mak, kita pandang siapa sahaja keliling kita tu sebagai mak kita. Tak mesti banyak, orang bukan tahu pun hang bagi berapa kan. Tak ada RM1 je hang bagi, celah gigi pun tak lepas. Tak apa, Allah tahu rasa hati kita ni. Ada apa dekat handbag, ada coklat KitKat kita nak makan dalam kereta lagi. Cik nak cik, mesti cik letih buat kerja kan, ambil makan. Makasih. Dia tak makan pun kadang, bawa balik untuk cucu dia. Kenapa sahabat? Orang yang pernah susah akan meraihkan situasi ini. Tapi kalau anda pernah susah, kemudian anda bongkak, aku dulu pun susah juga, aku nak minta-minta pasal apa? Allah gelapkan hati anda dengan rasa sombong.
Subhanallah, sahabat-sahabat di mata Allah. Betul Kiflizul, orang lama kuat tenaganya. Kita macam Kiflizul, Kiflizul kuat lah. Jahit lagi, buat kerja kebun lagi kan. Kalau kita tak mampu kot. Jadi mana ada kerja yang tak penat? Semua penat. Orang tanya Ustazah, penat tak ceramah? Sabar je lah aku soalan kan. Ingat tak penat sahabat? Penat. Tapi sebab kita seronok buat kerja tu. Jadi usahakan ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak bina anak kita, tolong pastikan kita datangkan rasa minat tu. Macam mana nak datangkan rasa minat tu? Apa yang kita buat menjadi contoh pada anak-anak. Kita nak anak kita contoh jadi pilot. Contoh kan? Kita nak anak kita jadi pilot tapi kawankan anak kita dengan doktor. Memang susahlah dia nak tahu ni. Kita asyik jumpakan anak kita jadi pilot. Tengok ni kawan ayah ni. Dulu dia pilot. Cuba tengok pangkat dia. Cuba kita pergi rumah dia. Tu gambar-gambar dia best kan. Kalau jadi macam uncle ni. Nak datangkan minat dia tu, kita kena bahagi dorongan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan kau nak jadi pilot buat apa kalau mati terhempas buat, kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Payah. Anak nak hafal Quran, anak nak belajar macam tu juga. Bidang apa, ilmu apa. Bagi dorongan, bagi galakkan. Kat situ akan mencambahkan minat. Bila dah minat sahabat, hilang segala penat. Sebab minat ni dia buat daripada hati. Kalau dia buat terpaksa, kan? Balik-balik kerja penat lah. Abang penat buat apa? Abang kan kerja pejabat. Duduk je bukan buat apa pun. Wah, kita kadang-kadang duduk dalam aircon pun. Abang ingat tak penat? Penatlah tunggu orang masuk tak masuk-masuk. Satu hari dia jaga kaunter tak ada orang masuk. Penat dia kata, sabar je lah aku. Sebenarnya dia tak minat kerja tu. Kalau dia minat kerja tu sahabat, okey, jaga kaunter. Tak ada orang langsung. Masa ni lah aku nak membaca kot. Aku ni selalu kerja aku ni. Ada orang tanya Ustazah, kerja dia jaga kaunter. Dekat bukanlah jaga kaunter kot nama istilah dia. Dia kerja di pejabat lawyer sahabat. Tapi dia kata kadang-kadang Ustazah dalam sehari, bahkan dalam seminggu 3-4 hari saya tak ada kerja. Duduk sandar je, tak ada apa. Jadi Ustazah pun cakap kat dia, habis tak buat apa tengah tak ada kerja. Saya sebenarnya rasa berdosa saya dapat gaji. Saya sampai cakap dengan bos saya, ni orang terlebih baik ni. Saya sampai cakap dengan bos saya, Ustazah saya nak berhenti kerja lah. Saya rasa macam bos bayar gaji saya penuh setiap bulan. Tapi saya macam tak ada kerja. Kan tak ada kerja. Kalau ada orang datang barulah saya ada kerja. Tapi bos saya memang letak saya di posisi itu. Saya kata pandanglah itu sebagai rezeki. Tapi kalau kau dah tak ada kerja hok lain, Ustazah nak tanya satu je. Kat pejabat tu ada tak kerja lain? Ada tak kerja lain? Contoh kita nampak satu meja kawan kita ni. Ya Allah, sampai nak bercakap dengan kita tak sempat. Part dia punya kerja tu the very busy dekat dalam pejabat tu dia. Cuba datang ziarah. Ya aku memanglah tu bukan kerja aku. Tapi apa benda yang aku boleh tolong kau sebenarnya? Kan tu bukan bidang aku. Kan aku pun buat apa nak ambil hal kau. Tu gaji kau ni gaji aku. Ada ku kisah. Tapi sahabat, cuba kita offer diri kita. Kok lah aku boleh tolong staplerkan kertas-kertas yang kau susun ni ke. Kau ajarlah aku supaya aku tak tersilap. Cari kerja. Kawan tu pasti sahabat dan Allah memandang kita nak memberi dengan pertolongan kita tu meringankan beban kawan kita tu. Bukan gaji aku, Ustazah lantak pi ya. Kan, nampak cleaner. Cik, kat meja saya ni tak payah kemas. Hari ni saya kemas sendiri. Senang tak cleaner tu? Sebab apa sahabat? Dia penat dari meja ke meja nak kutip sampah. Kita ni kadang-kadang mentang-mentang ada cleaner, tisu jatuh tepi kita tak ambil. Ajak lagi cleaner lalulah ambil. Ini Allah pandang hati yang macam ni. Faham tak sahabat? Jadi, kalau bos kamu memang dah menghalalkan seminggu kerja hanya 2 hari je kamu sibuk, itu rezeki halal buat kamu. Kenapa nak berhenti? Pandanglah rezeki daripada Allah. Ada orang yang sampai nak berhenti kerana sibuk gaji tak berbaloi. Faham tak sahabat? Tapi bila anda mensyukuri rezeki Allah itu, tolonglah gunakan segala nikmat yang anda dapat. Sementara sihat. Atau minta izin dengan bos-bos, saya sebab tak busy sangat, boleh tak jadi saya nak jadi sahabat tim khidmat Ustazah Zai? Kuang-kuang tiba-tiba. Macam mana nak jadi sahabat tim khidmat Ustazah Zai? Nak jaga siapa yang order buku sambil-sambil. Tapi hampa guna laptop pejabat, guna pen pejabat. Contoh, minta izin. Tiba-tiba ni contoh, hampa janganlah serius sangat. Contoh, tiba-tiba bos kata, Ustazah saya ada tag lalat tu. Saya pun suka dengan ceramah dia. Tak apa, awak guna je laptop saya untuk tolong kerja dia. Contoh, sahabat-sahabat dia.
Ramainya orang yang menonton 1,000 lebih. Jadi hampa jangan gelak kan. Saya tak faham kalau ada orang kata dia tak ada kerja. Ya Allah, saya stres tengok orang tak ada kerja. Faham tak? Sebab carilah kerja. Anda memang takkan jumpa kerja kalau anda tak cari. Yang penting bos aku bayar gaji. Aku 2 hari je kerja. 3 hari lagi aku free. Pergi setakat nak touch up lipstick dekat bibir hang. Setakat nak pakai jap hari ni tudung color oren, baju oren, kasut oren, handbag oren. Pergi pejabat main WhatsApp. Aduh, tak rasa bersalah ke? Tak rasa malu ke dengan Allah? Yang sihat-sihat ni walafiat ni sahabat, tak gunakan nikmat tubuh jasad kita sihat ni untuk apa sahaja perjuangan agama Allah. Tak rasa ke sahabat-sahabat? Saya pun tak faham lah nak kata macam mana. Sebab saya memang diajar untuk sibuk, diajar untuk susah. Tu sebab kita risau dengan generasi ke depan ni. Terlampau senang. Alah, bukan kerja aku pun. Itulah, diajar hidup macam tu. Kadang-kadang mak bapaknya pun kan, yang kau baik sangat dengan kawan kau tu pasal apa? La ilaha illallah. Orang baik pula dimarahnya. Tapi kita, masalahnya ustazah, dia baik dengan kawan dia saja. Dengan kita ni minta tolong apa langsung. Cakap, perbaiki, perbetulkan. Bagus anak ibu ni nak tolong kawan kan, walaupun tak dapat gaji apa pun, nak tolong kawan bagus. Tapi ibu ni banyak kerja kat rumah. Ibu siap nak bagi upah lagi ni hujung tahun ni, nak bawa holiday pergi London. Kenapalah yang susah sangat nak tolong ibu sayang? Cuba cakap dengan hikmah, bagi dia berfikir, bagi sentuh hati dia sahabat. Kan kita, kau tolong orang kau dapat apa? Mak dia tu ambil kesempatan kat kau. Mulut kita ni duk bersangka-sangka dengan orang. Mulut kita ni cerita jahat orang. Dengan kita bercakap macam tu, anak kita tak pandang kita baik pun sahabat. Anak kita menyampah. Kan? Mama bukan tahu mak dia tu susah, sebab tu lalong tolong. Kan? Jadi kita nampakkan pada anak kita, kita pun susah tanpa pertolongan dia. Tak kesian ke Kak Mak? Kena sebut muslimat dirahmati Allah, subhanallah. Kalau kita tunjuk susahnya kita, kan Cik Siti Atikah Tukimin, susah ni masa ditinggal mati suami dulu. Tapi kenapa sekarang anak-anak dah berjaya tak pisahkan diri dengan Cik Siti Atikah Tukimin? Sebab anak-anak nampak susahnya mak. Tak berkeluh kesah depan anak. Kamu tahu tak mak ni penat. Tapi tunjuk. Memang niat nak menunjuk ke anak-anak yang kita ni penat. Sahabat, bukan mulut sahaja, tapi dalam hati. Nampakkan mereka, ya Allah. Beri faham kepada mereka, ya Allah. Saya ni hari ni dalam doa apa sahabat? Ya Allah, beri faham kepada jemaah umrah aku, ya Allah. Sebab kalau mereka tak faham, susah. Nak bercakap dengan orang tak faham, susah sahabat. Beri mereka faham. Kalau mereka berada di situasi aku, ya Allah, memang sekarang mereka tak berada di situasi aku. Memang ada yang tak faham. Tapi kalau mereka diberi faham oleh Allah, mereka akan serah. Apa yang mereka nak, saya 1,000,000 kali lebih nak. Macam itulah maksudnya. So, saya akan lebih mengusahakannya. Gila ke saya sahabat nak duduk goyang kaki saja? Ada-adalah, tak ada sudahlah. Takkan macam tu. Jadi, semoga Allah beri faham. Kalau tak faham, susah. Anak-anak kita, ya Allah, merayu dengan Allah. Beri mereka faham, ya Allah. Nak beri faham ni bukan hantar tuition sana sini. Kan? Rasa tu. Sebab tu saya nak orang bercakap macam anak-anak tahfiz saya. Saya saja minta Ustaz Rahman bercakap 5 minit je depan anak-anak. Dia bercakap dengan rasa betapa Quran ni sangat penting di budaya orang Arab. Di dalam bas ada orang baca Quran, di tepi-tepi jalan orang baca Quran. Biasa je Quran. Menghafal Quran ni satu perkara yang macam wajib di setiap rumah. Kan sebab persekitaran mereka macam tu. So dia bercakap dengan rasa. Sebab tu air mata menitik. Kita kat sini ramai je guru-guru bercakap pasal Al-Quran, tapi tak ada rasa. Sebab minta maaf cakap, tuan yang bercakap tu sendiri tak beramal akan Quran. Saya kalau anak murid saya, subhanallah kan, kenapa dia tak punya rasa, kenapa dia makin bermaksiat kepada Allah, padahal dia ada dalam majlis ilmu ni. Kita tak salahkan anak murid dulu sahabat. Siapa aku ketika bercakap? Siapa aku ketika menyampaikan? Sebab apa sahabat Nabi melekat dan terus amal segala ilmu yang datang dari Rasulullah? Siapa pula Rasulullah tu? So, bila kita rasa sebab aku yang tak betul, ya Allah, makin insya-Allah ikatan tu akan kukuh. Okay, kita dengan anak-anak macam tu. Kat mana silap aku, ya Allah, bantu aku untuk membetulkan, ya Allah. Jangan rasa diri hebat, muslimat. Jangan.
Okay? Baju yang saya miliki satu, yang setiap hari saya cuci, gosok dan pakai. Baju itu juga yang saya pakai di rumah, ke kampus dan ke pertemuan-pertemuan yang saya ikuti. Bayangkan. Beasiswa yang saya terima sangat minimal, keperluan rumah tangga, sewa rumah dan untuk makan sehari-harinya menggunakan wang daripada beasiswa ini. Kami hanya mampu membeli sedikit daging dan jarang-jarang makan buah. Setiap hari pekerjaan saya belajar, menghafal dan membaca. Dalam sebulan hanya sekali atau lebih untuk berehat. Tidak kurang daripada 17 mata pelajaran yang dipelajari termasuk bahasa Inggeris, geometri. Ini dah baca dah tadi ni. Tentunya ni dah baca dah ni. Okey, ni dah baca dah. Yang hendak saya simpulkan daripada pengalaman saya ini ialah bahawa sekalipun kehidupanku sederhana, meletihkan, memayahkan, ya Allah, namun saya sangat bahagia. Masya Allah sahabat. Macam mana saya nak cerita, nak pindahkan rasa ini? Memang penat, memang bahagia. Memang penat, memang meletihkan. Tapi bahagia. Dari mana datangnya bahagia itu? Saya boleh tidur dengan nyenyak, tenang dan puas. Kan Ustaz Rahman tanya, Ustazah kalau bangun tidur jam berapa? Jam 4 pagi Ustaz. Kenapa? Sudah puas tidurnya. Sudah puas Ustaz. Sebab saya tidur awal malam tadi. Lepas isyak saya dah tak boleh fikir apa dah. Saya kalau besok ada, macam kalau hari Sabtu malam kan, ada TV Al-Hijrah tu sahabat, dia dah bagi amanah tugasan tajuk apa semua kita nak buat. Dah study ni, macam tu dah tak boleh berpinah dah mata. Lala tutup lampu, tidur, besok ke 4 pagi buka kitab fresh. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita minta tolong dengan Allah. Kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya mendapatkan tempat tinggal yang luas, makanan yang cukup, berbagai macam pakaian dan kehidupan yang mudah. Ya Allah Tuhan. Tak tahu nak kata menangis macam mana, syukur ni sahabat. Sebab kita tak cari semua ni, tapi Allah datangkan. Dek kerana apa? Kita berpenat-penat semata-mata untuk mengharap redanya Allah. Percayalah. Namun demikian saya merasa tidak berada dalam kepribadian saya yang dahulu. Sekarang kita dapat dah senang. Masya Allah sahabat, semalam saya nak balik dari Kertih. Berapa banyak makanan yang nak masuk dalam kereta saya. Ni Kak Dewi Zam-Zam gelak lah ni Ustazah cakap. Sampaikan saya terpaksa, depan muslimat tu saya terpaksa. Selalunya kaedah saya ni, saya bawa balik rumah dulu, baru saya sedekah kat jiran ke, saya bawa pergi rumah bapak saya ke, sedekah pula kat siapa-siapa, selalu macam tu. Tapi semalam mereka kerumun saya ni, sampai ke kereta beberapa orang, saya terpaksa mengagihkan semula makanan tu kepada adik saya yang jaga tahfiz Darul Fawaz. Saya rasa bersalah sebab orang yang bagi tu ada depan mata saya. Sepatutnya saya tak boleh bagi depan mata tempat. Tapi saya rushing kan. Takkanlah saya nak sorok-sorok PM tepi. Aku tunggu kau tepi jalan ambil. Takkan macam tu. Sahabat dirahmati Allah. So saya terpaksa cakap berterus terang. Cik macam ni. Kalau ni saya bawa balik rumah. Saya sampai ke rumah nanti lewat. Lepas isyak pun tak sampai lagi rasanya. Ini makanan pagi mesti dah basi. Saya paling tak boleh terima kalau saya nak masuk makanan ni dalam tong sampah. Saya rela je makanan tu masuk dan masuk lagi dalam perut saya ni cik. Masalahnya saya dah tak muat dah. Saya dah kenyang. Ustaz kenyang. 2 orang ustaz kenyang. Saya memang tak boleh makan. Buktinya kami tak makan tengah hari semalam sahabat kenyang. Sebab sarapan pagi yang muslimat Kertih siapkan. Tengah hari tak makan. Jadi Masya Allah, tabarakallah muslimat dirahmati Allah kan. Apa lagi yang kita nak sebutkan? Saya tak nak kita tak bijak. Akhirnya sampai dekat rumah semua masuk tong sampah, tak boleh makan. Jadi mungkin ada yang sedikit. Ustazah ni kita susah-susah bagi dekat dia. Ya Allah, bagilah mereka faham. Sebab engkau bagi ke aku pahala dah. Aku bagi ke orang lain pahala lagi. Dan pahala engkau jadi berganda. Daripada nak bagi ke aku seorang, dapat ni banyak. Bagilah mereka faham. So dalam keterpaksaan itu, saya terpaksa pas plastik ni untuk ni, makanan untuk ni. Siap minta orang, sahabat-sahabat Kertih asingkan. Mana makanan? Ni nak cerita ke hampa ni tau. Pada pagi tadi, saya atas sejadah lepas subuh, saya buka satu hadiah. Saya tak nak cakap lah dekat program mana kan sahabat. Hadiah dia berbalut indah siap dengan reben lagi kan. Sekali bila saya buka, saya duk ingatkan mungkin telekung ke, kain batik ke kan, bila packing macam tu.
Siap ikat ribbon. Rupa-rupanya dalam tu ada tupperware yang berisi makanan. Kau rasa? Isi makanan, sahabat-sahabat. Ada kek kat dalam tu. Dah berlumut dah kek tu. Ini bukan kek lumut. Dah apa bukan lumut apa. Teruk benar Ustazah Zaid. Pendek ceritanya dah tak boleh makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Dia ikat ribbon punya cantik. Balut dengan pembalut hadiah. Jadi saya ni lepas satu program, kadang-kadang saya tunggu masa untuk saya buka, untuk saya tengok muslimat dirahmati Allah tadi. Duduk atas lantai tu, sambil saya atas sejadah je, sambil wirid-wirid zikir-zikir. Ya Allah, berapa hari dah aku tak buka. Capai ni, buka ribbon. Benda berat sangat. Berkulat. Apa saya cakap tadi? Berlumut. Sabar je lah. Allahu Akbar. Ayo Amma, teruk benar Ustazah Zaid. Berkulat dah kek tu, sahabat. Saya menitik terus saya mata. Ya Allah, silap aku ni. Ya Allah, kenapa aku tak terus buka? Saya bukan ada PA untuk terus buka hadiah saya, muslimat. Kan, tak ada. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terus saya terus pergi Terengganu. Mana ada saya ada masa. Ya Allah bang, kenapa yang? Kan, tengoklah kek ni dah tak boleh makan. Dah kalau saya tahu kek saya boleh sedekah dekat orang ke apa, kita rasa bersalah sangat. Apa yang duk bagi kek tu jangan ni pula Tuan-tuan kek aku kot Ustazah ni. Dia pun janganlah balut cantik. Saya duk ingatkan, ni lepas aku balik Mekah kot baru sempat buka ni. Allah gerakkan hati saya, entah macam mana hadiah tu. Rasanya hari tu saya letak dekat atas box tepi bilik saya tu. Tiba-tiba dia ada atas lantai. Mungkin Ustaz nak ambil barang, dia letak atas tu. Lepas tu tadi saya capai, tengah duduk atas sejadah kan. Buka ribbon, penuh pengharapan. Lepas tu baru saya, kenapa berat? Saya bayangkan kotak telekung ke apa kan ringan. Rupanya kek belum. Amboi suka kalau Ustazah tersilap cakap kan. Berlumut tu lantai Ustazah. InsyaAllah. Ada anak-anak murid nauti ku ni. Nak gelak lah. Berlumut tu lantai. Ada masa Ustaz Azwar tu daripada balik subuh tadi, baru dengar dia buka pintu. Tak tahulah getih kat mana dengan pakcik-pakcik surau kan. Ya Allah Tuhan. Berkulat. Jadi kalau dah nak bagi makanan tu, letaklah dalam beg transparent ke. Wow, sedapnya. Kari pak pusing ni. Kari pak pusing lagi contoh. Mesti dalam kereta Ustazah dah makan kot. Ini berbalut indah. Jadi Ustazah pun balik. Betul lah, aku kan selalu cakap. Hadiah yang berbalut indah kemas, belum tentu lagi dalamnya sesuatu yang boleh dibanggakan. Hadiah yang bubuh dalam beg plastik Medan aja, entah-entah dalamnya Habib Jewels. Kan gitu. So kita kena menerima ujian Allah ni macam tu sahabat. Yang kita rasa nikmat ujian Allah ni. Tapi rupa-rupanya itulah yang nak beri mudarat pada diri kita. Yang kita nak rasa sahabat-sahabat rahmati Allah, kenapa teruk sangat Allah uji aku dengan musibah ni? Itulah sebenarnya balutnya buruk, tapi isinya sangat cantik. Faham ya? Allah ya Karim. Subhanallah. Pakai kalau bak gelakkan Ustazah. Amboi. Subhanallah. Okey. Kita sambung lagi. Masya Allah. Kemudian, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala saya mendapatkan tempat tinggal yang luas, makanan. Inilah nak cerita ni sahabat. Kalau dapat tu Allahu Akbar, saya rasa malu dengan Allah. Hampa tak payahlah bagi-bagi hadiah dekat Ustazah bila berjumpa selalu kan sahabat. Sekali-sekala tu kita faham. Saya malu sahabat-sahabat. Saya tak balas apa dengan anda. Kan lain, takkan saya nak bawa satu troli pula. Kan satu lori, bukan satu troli, satu lori. Yang ni apa benda banyak-banyak sangat ni yang mesti ramai orang bagi hadiah kat saya bang. So saya nak bagi balik hadiah kat dia orang. Kau dah kenapa perasan sangat kan? Saya setiap kali nak terima tu, ya Allah malunya aku. Aku datang sini bukan nak terima hadiah sahabat, malu. Lebih rasa malu kalau saya macam tadi itulah. Malu dengan Allah. Aku dah membazir ni. Aku terpaksa buang kek yang berkulat. Bukan berlumut. Sekian dimaklumkan. Kini banyak sekali kesibukan, gangguan dan tekanan. Ini semua menunjukkan bahawa cukup segala sesuatu bukan bererti kebahagiaan dan ketenangan. Ingat, cukup semua sekali bukan bererti bahagia dan tenang. Sebab tadi saya tak bahagia dapat hadiah. Saya tak tenang dapat hadiah sebab saya rasa bersalah bila saya buka lambat dan rupa-rupanya kek tu berkulat. Berkulat, not berlumut.
Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya rasa tak bahagia walaupun saya dapat hadiah. Sebab saya rasa bersalah. Aku dah membazir ni, Allah silap aku. Patut aku terus buka. Ada tu aku kan nak pergi musafir. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, jangan sangka bahawa penyebab kesedihan, keresahan dan kesuntukan yang anda alami itu adalah kerana kekurangan material atau tidak adanya kemudahan-kemudahan yang mewah dalam kehidupan anda. InsyaAllah. Tidak benar cara berfikir seperti itu. Risau pula Ustazah bercerita ni. Satgi orang-orang dah bagi kek kat Ustazah. Ustazah, kek saya ke? Hidup le. Kek tu berbalut. Berbalut kertas hadiah. Kertas balut hadiah. Dengan ribbon yang sangat cantik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Karim. Sebab banyak orang yang hidup hanya secukupnya. Tetapi lebih bahagia daripada kebanyakan orang yang kaya-kaya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cukup semuanya. Sebab tu saya takut kita hidup macam orang kaya, tapi kita tak rasa bahagia. Cukuplah hidup yang secukupnya, tapi kita sangat bahagia. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan antara perkara yang membahagiakan saya adalah bila saya membahagiakan anda. Saya macam ramai-ramai dekat kertis malam tu sahabat. Saya dalam perjalanan tu saya termenung sekejap. Ya Allah, kakak yang duduk ujung belakang sekali tu, aku dah sentuh ke belum tangan dia? Dia nak gampau dengan aku, tadi aku layan ke tidak? Saya resah sikit. Sebab takut dia pergi tu, ada orang dah tarik saya. Saya tak suka bila lepas program orang tarik saya pergi sembunyi kat mana-mana. Kau ingat kenapa? Kan? Sahabat saya tak suka. Tapi kadang-kadang situasi menyebabkan saya begitu. Kan sebab saya, yalah kan tak sempat satu persatu. Jadi saya selalu bekalkan mereka dengan doa. Ya Allah, kalau tadi dia rasa tak puas hati, tak dapat duduk sebelah Ustazah sebagainya. Sebab kadang-kadang, lagi-lagi mak-mak tahu sahabat kita kena raikan. Lepas tu minta nombor telefon Ustazah. Minta nombor telefon Ustazah. Lepas tu marah pula kalau Ustazah dah bagi satu nombor telefon. Kan memanglah Ustazah kena bagi satu nombor telefon. Nanti nombor telefon tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang pas dekat saya akan voice note ke, saya akan bagi tahu dia jawab macam ni ke. Sebab kalau Ustazah bagi nombor peribadi Ustazah, anda sendiri yang akan marah-marah. Sebab handphone saya sentiasa silent. Saya dah tak sempat nak jawab call sahabat. Kalau nak WhatsApp pun macam gitu, nanti hantar WhatsApp tak jawab. Pemalas punya Ustazah. Kan kita tak nak. Saya kesian kalau mulut orang berdosa, bersangka-sangka. Padahal orang tak tahu situasi kita. Nak baca WhatsAppnya sampai berasap-asap mata sahabat. Bukannya satu dua. Jadi perkara macam tu lah ya Ibu Ji. Jangan duk gelak sangat. Masya Allah. Sahabat-sahabat rupanya dah pukul 8 lebih. So saya kena berhenti. Jadi Ustazah Zai ni macam saja nak drag kan. Sekarang B. Bayangkan kemungkinan terpahit. Macam itulah, saya berangan macam minggu ni kita boleh habis, tapi macam tak boleh habis je. Kita bawa ke Mekah jugalah pelajaran Latahzan ni. Itu saja nak lambat-lambat kan. Sebabnya kita kan plan nak buat program khatam Latahzan di satu tempat. Jeng-jeng, kat mana tu? Bila nak cari cenderahati apa nak bagi pun tak tahu lagi, tak terfikir lagi. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat saya sayang anda berjuta-juta kali lillah. Semata-mata kerana Allah, sebab melalui Latahzan kita saling membahagiakan. Walaupun semua kita ada permasalahan, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan atas hati yang bahagia kerana kita saling mencantum ukhuwah dan berkasih sayang. InsyaAllah sahabat-sahabat, ampun maaf zahir batin tak tersebut nama satu persatu. Farihah Ismail, Solehah Ismail. Dia kadang-kadang bukan adik-beradik, tapi Facebook ni dia susun Solehah Ismail, Farihah Ismail. Nampak tak sahabat-sahabat ya? Moga-moga Allah ampun dosa-dosa kita. Allah kabul segala hajat cita-cita kita. InsyaAllah kalau ada yang berhampiran dengan Masjid Bukit Antarabangsa, pukul 2.30 petang ni kita bertemu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.